Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Ustadz Jahidi. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan kajian yang bertajuk Ciri-ciri dan matlamat pembangunan sains dan teknologi Islam di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Nik Izzat Izmir, Zahirul Irfan bin Jauti, Muhammad Razik Husin, Hazika Hana binti Syarul, dan Nur Syafika Yasmin. Kami berharap pembentangan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peranan sains dan teknologi dalam pembangunan masyarakat Islam di Malaysia. Pembangunan sains dan teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam memacu kemajuan sesebuah negara dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Perkembangan teknologi telah memudahkan berbagai urusan seperti komunikasi, pendidikan, perubatan, dan ekonomi, sekaligus menjanjikan kehidupan lebih cekap dan produktif. Walau bagaimanapun, kemajuan ini turut membawa cabaran etika seperti penyalahgunaan media sosial, penyebaran maklumat palsu, jenayah cyber, dan penggunaan teknologi tanpa kawalan. Oleh itu, Islam menekankan pendekatan holistik yang menggabungkan kemajuan sains dengan nilai akhlak, moral, dan tanggung jawab. Keseimbangan antara pembangunan teknologi dan pegangan agama amat penting supaya setiap inovasi yang dihasilkan bukan sahaja memberikan manfaat kepada manusia, malah tidak bercanggah dengan syariat serta mampu mewujudkan pembangunan yang mampan dan sejahtera. Dan ini memberi tumpuan kepada beberapa isu dan cabaran semasa dalam pembangunan Islam. Antara isu utama ialah dominasi paradigma barat yang banyak mempengaruhi pemikiran dan corak pembangunan masyarakat. Selain itu, wujud juga dualisme antara ilmu agama dan ilmu moden yang menyebabkan kedua-duanya sering dilihat secara berasingan. Sedangkan Islam menggalakkan keperpaduan kedua-dua bidang ilmu. Cabaran seterusnya ialah penyalahgunaan teknologi digital seperti penipuan dalam talian, penyebaran fitnah, dan ketagihan media sosial akibat penggunaan yang tidak beretika. Di samping itu, pembangunan yang tidak terkawal turut memberi kesan kepada kelestarian alam sekitar. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi menekankan bahwa pembangunan sains dan teknologi perlu dipandu oleh nilai-nilai Islam supaya kemajuan yang dicapai dapat memberi manfaat kepada manusia, masyarakat, dan alam sekitar secara menyeluruh. Objektif pertama ialah mengenal pasti konsep pembangunan sains dan teknologi di Malaysia. Objektif ini bertujuan memahami maksud pembangunan sains dan teknologi serta peranannya dalam memajukan negara melalui penyelidikan, inovasi, dan penggunaan teknologi. Objektif kedua ialah menjelaskan konsep pembangunan sains dan teknologi. Dalam bahagian ini, kajian menerangkan bagaimana sains dan teknologi diaplikasikan dalam pelbagai sektor seperti pendidikan, kesihatan, pertanian, perindustrian, dan ekonomi digital untuk meningkatkan kecekapan serta kualiti hidup masyarakat. Objektif ketiga ialah menganalisis ciri-ciri pembangunan sains dan teknologi di Malaysia. Antara cirinya ialah berasaskan inovasi, penggunaan teknologi moden, pembangunan model insan dan berkemahiran tinggi, kerjasama antara kerajaan, industri dan institusi pendidikan, serta penekanan terhadap pembangunan yang mampan dan mesra alam. Objektif keempat ialah meneliti matlamat pembangunan sains dan teknologi di Malaysia. Matlamat utamanya ialah meningkatkan daya saing negara, memacu pertumbuhan ekonomi, melahirkan masyarakat yang celik teknologi, mengurangkan kebergantungan kepada teknologi luar serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Metodologi kajian yang pertama yaitu kajian kualitatif. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami isu yang dikaji secara mendalam. Maklumat dikumpulkan dari pelbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen berkaitan bagi mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Yang kedua yaitu analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan dengan meneliti dokumen, laporan, buku, dan bahan ilmiah yang berkaitan dengan topik kajian. Kaedah ini membantu peroleh maklumat yang tepat, relevan, dan boleh dipercayai. Ketiga, sumber jurnal. Kajian ini menggunakan jurnal akademik, artikel ilmiah, dan kajian terdahulu sebagai sumber rujukan utama. Sumber-sumber ini memberikan fakta, teori, dan bukti yang kukuh bagi menyokong hasil kajian.
Dan yang keempat pula iaitu analisis tema. Maklumat yang diperoleh dianalisis untuk mengenal pasti tema, corak dan isu utama yang berkaitan dengan objektif kajian. Proses ini membantu mengalaskan data agar lebih mudah difahami dan dihuraikan. Dan yang terakhir, sintesis dapatan. Semua maklumat dan hasil analisis digabungkan untuk menghasilkan rumusan yang jelas. Sintesis dapat membolehkan penyelidik membuat kesimpulan serta memberikan cadangan berdasarkan bukti yang diperoleh daripada kajian. Kita yang seterusnya yaitu asas pembangunan Islam. Yang pertama, tauhid. Tauhid ialah asas utama pembangunan Islam yang menekankan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semua pembangunan hendaklah dilakukan mengikut syariat dan bertujuan memperoleh keredaan Allah. Yang kedua, maqasid syariah. Maqasid syariah bertujuan menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Pembangunan perlu memberi manfaat kepada masyarakat serta mengelakkan kemudaratan. Dan yang ketiga, keseimbangan dunia dan akhirat. Islam menekankan keseimbangan antara kemajuan dunia dan persediaan akhirat. Pembangunan perlu mengutamakan aspek material dan juga rohani. Dan yang terakhir, penggabungan material dan spiritual. Pembangunan Islam menggabungkan kemajuan ekonomi, sains dan teknologi dengan nilai-nilai spiritual seperti amanah, kejujuran dan keadilan bagi mewujudkan pembangunan yang menyeluruh. Bagi ciri 1 dan 2, pembangunan sains dan teknologi Islam berteraskan tauhid dan akhlak. Yang pertama, tauhid. Pembangunan sains dan teknologi mestilah berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala serta digunakan untuk memberi manfaat kepada manusia. Dan yang kedua, wahyu dan akal. Wahyu menjadi panduan utama, manakala akal digunakan untuk berfikir dan menghasilkan inovasi yang selaras dengan syariat. Dan yang ketiga, sains dan teknologi perlu diamalkan dengan nilai amanah, jujur, adil dan bertanggungjawab. Dan yang terakhir, yang keempat, mengelakkan penyalahgunaan teknologi. Teknologi hendaklah digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak disalahgunakan sehingga memudaratkan individu atau masyarakat. Saya akan membincangkan tentang ciri yang ketiga, iaitu pembangunan Islam dalam menjaga kesejahteraan dan alam. Pertama sekali, manusia sebagai khalifah, menggalakkan tanggungjawab terhadap alam sekitar dan kesejahteraan manusia sebagai sebahagian daripada peranan kita sebagai khalifah. Kedua, alam sebagai amanah, menekankan kepentingan menjaga alam sekitar sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menolak eksploitasi, menggalakkan amalan yang merosakkan alam sekitar dan mengeksploitasi sumber alam semula jadi. Keempat dan yang terakhir, menggalakkan teknologi hijau, menyokong teknologi yang mesra alam dan mampan. Ciri yang keempat, pembangunan Islam seimbang antara dunia dan akhirat. Pertama sekali, kemajuan material, mengakui kepentingan kemajuan material dalam masyarakat. Kedua, pembangunan spiritual, memperkukuh pembangunan spiritual melalui amalan agama. Ketiga, integrasi pendidikan, mengintegrasikan ilmu dan agama dalam sistem pendidikan. Yang keempat dan terakhir, kesejahteraan menyeluruh, mencapai kesejahteraan hidup menyeluruh melalui keseimbangan. Ciri yang kelima, iaitu ciri yang terakhir, ialah pembangunan Islam dalam aspek keadilan sosial dan masyarakat. Pertama sekali, teknologi untuk manfaat masyarakat, mengembangkan teknologi yang meningkatkan kehidupan masyarakat. Kedua, mengurangkan jurang sosial dengan mengatasi ketidaksetaraan dan mempromosikan inklusivitas. Ketiga, memperkasakan pendidikan dan ekonomi dengan meningkatkan akses ke pendidikan dan peluang ekonomi. Yang terakhir, menjamin keadilan sosial dengan memastikan semua individu diperlakukan dengan adil dan hormat.
Pertama, berteraskan tauhid. Pembangunan sains dan teknologi dalam Islam mestilah berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ilmu dan inovasi dianggap sebagai amanah daripada Allah serta digunakan untuk mencari keridaan-Nya, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Yang kedua, berlandaskan akhlak dan etika. Islam menekankan nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam penyelidikan serta penggunaan teknologi. Sebarang pembangunan mestilah tidak membawa kepada penindasan, penipuan, dan kemudaratan kepada manusia. Yang ketiga, menjaga kesejahteraan manusia dan alam. Teknologi yang dibangunkan perlu memberi manfaat kepada masyarakat di samping memelihara alam sekitar. Hal ini kerana manusia ialah khalifah yang bertanggung jawab menjaga kelestarian bumi. Yang keempat pula, seimbang antara dunia dan akhirat. Islam menggalakkan kemajuan sains dan teknologi, namun pada masa yang sama memastikan nilai kerohanian dan ibadah tidak diabaikan. Kemajuan material perlu selari dengan pembangunan akhlak dan iman. Kelima, berorientasikan kemaslahatan ummah. Semua hasil penyelidikan dan inovasi hendaklah memberi manfaat kepada masyarakat seperti meningkatkan kesihatan, pendidikan, ekonomi, dan kualiti hidup serta mengelakkan sebarang bentuk kemudaratan. Pertama ialah pengaruh sekuler. Sehingga kini, paradigma sekuler masih mendominasi bidang sains dan teknologi. Akibatnya, pembangunan sering memisahkan aspek agama daripada ilmu sains, sedangkan dalam Islam, kedua-duanya perlu bergerak seiring, berlandaskan tauhid dan syariah. Kedua ialah pelaksanaan yang masih berada pada tahap teori. Banyak kajian telah membincangkan konsep pembangunan sains dan teknologi Islam. Namun, pelaksanaannya dalam dasar pendidikan dan industri masih terhad. Ini menyebabkan idea yang baik sukar diterjemahkan kepada amalan sebenar. Yang ketiga pula, kekurangan model praktikal. Pada masa ini, masih belum terdapat model pembangunan sains dan teknologi Islam yang benar-benar komprehensif dan boleh jadikan panduan oleh institusi pendidikan, penyelidik atau pembuat dasar. Oleh itu, pembangunan sering bergantung kepada pendekatan konvensional. Yang terakhir pula, tiadanya kerangka integrasi ilmu yang menyeluruh. Hubungan antara ilmu wahyu dan ilmu sains moden masih belum disepadukan secara sistematik. Keadaan ini menyebabkan pembangunan ilmu berlaku secara berasingan dan kurang mencerminkan pandangan alam Islam. Matlamat pembangunan sains dan teknologi Islam di Malaysia berteraskan 4 perkara utama. Pertama, melahirkan masyarakat berilmu dan berakhlak mulia. Kedua, memacu kemajuan negara dari segi ekonomi dan sosial berlandaskan syariat. Ketiga, memelihara alam sekitar secara lestari sebagai khalifah. Akhir sekali, untuk memperkukuh tamadun Islam dengan memastikan setiap kemajuan sentiasa berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kajian ini menunjukkan pembangunan Islam bersifat holistik kerana mengimbangi aspek material dan spiritual berasaskan tauhid, etika serta kelestarian alam. Sebaliknya, pendekatan sekular hanya fokus kepada material dan teknologi tanpa asas agama yang berisiko mencetuskan isu moral dan sosial. Kesimpulannya, pembangunan berteraskan Islam bukan sekadar mengejar kemajuan fizikal, malah membentuk masyarakat berakhlak demi kesejahteraan yang menyeluruh. Slide ini memaparkan rujukan utama kajian kami, antaranya penulisan Ahmad Nazrul pada tahun 2020 tentang pembangunan Islam, Ahmad Nabil Amir tahun 2022 dan 2023 mengenai integrasi ilmu, serta Hafideh pada 2024 tentang konsep sains Islam. Turut dirujuk ialah Muhammad Alvin pada tahun 2024, Muhammad Hizba Aulia pada tahun 2025, dan Kritika Materialisme oleh Hakimi Ahmad pada tahun 2025. Kesemua rujukan ini menjadi asas utama analisis kami. Sekian, itu sahaja pembentangan kami hari ini mengenai ciri-ciri dan matlamat pembangunan sains dan teknologi Islam di Malaysia. Semoga ia memberi kefahaman jelas tentang pentingnya mengimbangi kemajuan material dengan nilai spiritual, etika, dan kesejahteraan masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.